satu riwayat berkaitan dengan karamah Imam Nawawi. Semasa dia tulis buku, tiba-tiba lampu terpadam. Ujung jari dia keluar lampu, keluar cahaya macam lampu tu. Ujung jari dia, dia duk tulis macam tu, tiba-tiba padam. Ni ujung ni keluar. Sambil tulis, sambil jari dia duk suluh tulisan dia. Karamah dia. Jadi begitulah. Macam kita yang biasa ini, macam-macam lah ujian-ujian tatkala kita menulis. Saat kita sakit satu dah tentu dah ujian sakit itu adalah ujian. Lepas tu sibuk dengan urusan kita. Kalau siapa ada keluarga, cara keluarga lah. Yang duk mengaji, cara duk mengaji lah. Dengan kesibukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sudah pun berada di penghujung kitab. Jadi malam ni kita sambung muka surat 137. Khatimah artinya penutup. Berikutan selesainya perbahasan ini dengan masalah-masalah perbahasan ini, iaitu perbahasan akidah Islamiah. Bukan keseluruhan tetapi yang berkaitan dengan beriman kepada Allah. Jadi rukun iman kita ada 6, dan 6 ni baru yang pertama. Baru yang pertama. Kita tak bincang di sini beriman kepada malaikat, para rasul dan seterusnya. Kita tak bincang di sini. Yang selama ni yang kita duk berkuliah insya-Allah, iaitu berkaitan dengan beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu maksud apa yang disebut sebagai perbahasan ini, iaitu berkaitan dengan beriman kepada Allah. Dengan masalah-masalah yang dirasakan perlu diketengahkan. Maksudnya kita pilih perbahasan daripada berbagai perbahasan berkaitan dengan beriman kepada Allah. Tu tajuk tu luas. Tajuk beriman kepada Allah Ta'ala tu luas. Jadi kita ambil beberapa bahagian. Maka jadilah lebih kurang muka surat 136 ni. Kalau ikut sungguhnya, maka lebih tebal daripada apa yang kita bentangkan di sini. Namun ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih sempurna. Jadi kita nak hurai bahawa Allah Ta'ala ni mana cukup. Sebab apa? Sebab ilmu Allah Ta'ala bagi kat kita ni bukan banyak. Yang Allah Ta'ala bagi pun sikit kat kita. Lepas tu pula yang sikit tu kita tak hurai ke semua pun. Begitu. Maka saya panjatkan, saya ni maksudnya penyusun kitab ni. Nak tahu penyusun kitab ni, tengoklah. Siapa yang susun. Itu maksud saya. Kalau orang lain yang membaca kitab ni, maka dia akan habaq apa? Maka dia akan kata apa? Dia akan kata penyusun juga. Penyusun kitab ni. Begitulah. Panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas kemudahan demi kemudahan sehingga selesai dan selamat sehingga berada di tangan-tangan kaum muslimin muslimat. Sebab apa? Sebab orang yang menyusun kitab ni
dia banyak ujian, rintangan. Nak sebarkan ilmu ni, nak sebar ilmu, nak mengaji, ada ujian dia. Nak menyebar, ada ujian dia. Sungguh ramai yang terbengkalai. Yang mengaji pun terbengkalai. Semangat mula aja, lepas tu dak. Begitu juga yang menyusun kitab. Sungguh banyak ujian dia. Iblis ni dia tak tinggal kita. Dalam usaha nak melakukan kebaikan, dia tak ketepikan kita. Dia kacau, dia ganggu. Maka apabila selamat selesai satu-satu amalan kebajikan yang kita nak buat, tamat selesai, maka lahirkanlah kesyukuran ke Allah Ta'ala sebab kita sudah mengharungi segala ujian-ujian tersebut. Ujian dalam menulis kitab ni pada sungguh. Jadi tak semangat, rasa macam malas. Ada yang malah nak menyusun lah. Dia dapatlah 2-3 bab, lepas tu dia tak habis. Ada yang macam tu. Ada yang tak habis itu bukan disebabkan malas. Tak boleh kata malas. Orang yang tak habis susun ni, jangan kita kata apa, malas. Contoh kita ambil Imam Nawawi. Imam Nawawi bila dia meninggal, banyak kitab yang disusun tak ada habis. Dia sekali susun berbagai-bagai tajuk. Dan banyak yang habis. Dan banyak juga yang tak habis. Bila tak habis, kita tak boleh kata dia penigan. Dia malas. Sebab apa? Sebab masa yang begitu, kita katalah cemburu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab penulisan dia, boleh kita kata tak serupa macam kita duk tulis ni. Dia tulis secara terperinci. Dia buat kajian, dia buat pembacaan. Bila ada masalah, dia berhenti dulu, dia tanya, dia rujuk kepada tok guru dia. Begitulah. Sebab itu bila satu-satu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, kita ambil contoh, ianya boleh kita anggap sebagai lengkap, hebat. Kalau tak sempurna 100% pun hampir. Begitulah. Dia tak serupa macam kebanyakan kita yang duk tulis buku. Dia nak habis cepat, satu. Ataupun nak bagi tebal. Dia sendiri pun tak tahu apa yang dia tulis. Bukan semua, tapi ada yang macam tu. Macam Imam Nawawi sendiri, kita anggap sebagai apa? Allah Ta'ala duk membantu dia. Allah Ta'ala duk membantu dia. Orang yang baik ni, seperti mana yang kita dapat riwayat, orang yang baik Allah Ta'ala pandu mata dia, pandu mulut dia, pandu anggota dia, termasuk tangan dia. Masuk tangan dia. Sehingga kan satu riwayat berkaitan dengan karamah Imam Nawawi, semasa dia tulis buku, tiba-tiba lampu terpadam. Ujung jari dia keluar lampu, keluar cahaya macam lampu tu. Ujung jari dia. Dia duk tulis macam tu, tiba-tiba padam. Ni, ujung ni keluar. Sambil tulis, sambil jari dia duk suluh tulisan dia. Karamah dia. Jadi, begitulah. Macam kita yang biasa ini, macam-macam lah ujian-ujian tatkala kita menulis. Saat kita sakit, satu dah tentu dah. Ujian sakit itu adalah ujian. Lepas tu sibuk dengan urusan kita. Kalau siapa ada keluarga, cara keluarga lah. Yang duk mengaji, cara duk mengaji lah. Dengan kesibukan pembelajaran. Sebagai contoh, ni masa saya susun kitab ni. Masa saya susun kitab ni, ketika ni saya sedang mengaji. Walaupun tulis kat depan tu, bila tahun yang saya sebut, saya kata selesai tulis. Sebenarnya penulisan ini bermula masa saya duduk tengah mengaji lagi. Duduk tengah mengaji 2007. Kan? Dia kata ni kita selesai tulis 2007. Bukan 2007 tu saya start tulis. Start tulis ni 90-an. Tu rasa nak sambung, kita sambung, tapi alhamdulillah selamat. Sehingga apa yang kita cadang, bab-bab, tajuk-tajuknya selesai. Jadi daripada 90-an nak sampai ke 207,
Yang saya kata saya khatam di Pulau Pinang, tapi bermula di mana? Di Damsyik. Buku ni saya tulis di Damsyik, Damaskus, Syria. Balik saya tengok lagi rujukan di sini, kita tambah baik. Kita masukkan tajuk-tajuk baru, begitulah cara penulisan kitab ini. Maka akhirnya alhamdulillah selesai dan selamat, berada di tangan-tangan kaum muslimin muslimat. Selanjutnya apa yang saya mahukan dari perbincangan ini ialah, baik, sebelum kita nak sebut ni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tu, maka inilah salah satu daripada, sebab tu dasar nampak orang angkat beg saya nampak berat kan. Angkat beg ni nampak berat, kata apa, ketul batu apa. Kan ketul batu kitab ni. Kitab ni salah satu daripada yang saya rujuk. Kita nak siapkan kitab ni, maka kita rujuk kitab ni. Salah satu. Oh, ni saja ke? Bukan ni saja. Tengok ni. Ni bukan kitab fiqh, bukan tafsir, kitab akidah. Akidah apa macam ni nya terbaik. Ini tulis Arab, halus-halus. Kalau terjemah kita, mungkin 2 kali ganda apa. Dia jadi macam tu kan. Saiz dia. Tajuknya iaitu Al-Aqidatul Islamiyah wa Ususuha. Akidah Islamiyah dan dasar-dasar atau asas-asasnya. Yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Hassan Habban Nakah. Nama besar ni, kalau setengah kita tak tahu. Tak biasa dengar ustaz memang. Pasal apa? Pasal dia bukan orang Melayu sini. Dia orang Syria. Tokoh besar, salah seorang daripada ulama Syria. Nama dia apa? Syekh Abdul Rahman Hassan Habban Nakah Al-Maidani. Baik. Jadi gelaran yang diberi kepada keluarga mereka ni Habban Nakah Al-Maidani ni, iaitu gelaran yang mula disebut sempena ayah dia, Syekh Hasan. Lepas tu dia ni ambil macam itulah keadaan nama dia ambil Hasan ayah dia, Habban Nakah Al-Maidani.